Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, salam PKP yang ke berapa belas Saya pun dah tak ingat Lost count Hari tak tahu hari apa sekarang ni. Okey, hari ni saya nak share sikit je mengenai pinging atau knocking. Okey, pinging dengan knocking ni dia bunyi sebenarnya. Dia bunyi knocking atau bunyi pinging. Yang mana enjin tu menghasilkan bunyi, dan bila bunyi tu terhasil, kereta akan lost power. Okey, bunyi knocking yang macam mana nak cerita bunyi knocking? Bunyi knocking bunyi macam ketukan, krek. Kita tekan minyak, dia berbunyi krek, dan kereta tak ada pick up, tak larat panjat bukit. Okey, itu dipanggil bunyi knocking atau bunyi pinging. Saya tunjuk contoh untuk kereta Wira ni. Okey, ni adalah kereta Wira 1.3 carburetor ni model. Okey, model ni yang paling banyak masalah lost power. Model carburetor dengan model MNC 1.5, 1.3. Saya tunjukkan macam mana rupa bunyi pinging atau bunyi knocking Harap-harap keluar lah bunyi dia. Dengar Okay, harap-harap jelas lah. Sebab enjin ni agak bising, motor pump dia bunyi. Bunyi yang sebiji seakan-akan biji guli, krek bunyi. Itu adalah bunyi knocking atau bunyi pinging. Okey, masalah knocking dan masalah pinging ni masalah normal untuk enjin. Bila dah tua. Knocking dengan pinging ni dia ada kalau untuk enjin ni dia ada 4 punca, 4 sebab. Kalau untuk enjin moden dia ada 5 atau 6 sebab. Okey, untuk enjin model lama ni, enjin model teknologi lama ni, 4 sebab tu. Sebab yang pertama adalah firing timing. Okey, timing firing ataupun pemasa untuk nyalakan pembakaran. Okey, masa dia, timing dia, waktu bila kita nak enjin ni nyalakan bahan api. Okey, dia panggil firing timing. Kalau firing timing terlalu advance, itu adalah salah satu punca bunyi knocking dengan bunyi pinging. Sebab yang kedua adalah model carburetor ni kadang-kadang dia punya FU ratio dia boleh lari-lari, dia punya FU ratio dia tak konsisten. Jadi bila FU ratio terlalu lean, orang kata bancuhan atau nisbah antara udara dengan minyak terlalu nipis atau terlalu lean, pun menjadi punca engine knocking atau pinging. Okey, sebab yang ketiga adalah untuk kereta-kereta lama ni, compression ratio dia jadi tinggi, naik. Compression ratio ni naik. Sebab apa? Okey, nanti saya beritahu sebab apa. Okey, sebab yang keempat, sebab ni agak susah sikit nak cari market dia, adalah glowing. Disebabkan oleh glowing di dalam silinder pembakaran. Glowing ni maksudnya benda yang bernyala warna merah. Tak kisahlah sama ada glowing itu berpunca daripada spark plug, atau glowing itu berpunca daripada berdasing di dalam enjin, atau glowing itu berpunca daripada part di dalam silinder pembakaran. Okey, glowing ni agak susah sikit nak detect. Okey, glowing ni dia lain daripada 3 sebab yang lain tadi. Okey, daripada 3 punca yang lain tadi, glowing ni beza. 3 punca tadi, advanced initial timing, FU ratio too lean atau compression ratio too high. Bunyi knocking atau bunyi pinging ni dia akan terjadi kepada hampir keempat-empat silinder. Okey, pendek kata keempat-empat silinder ni akan ada bunyi knocking. Glowing ni special. Biasanya dia hanya akan terjadi pada 1 silinder atau 2 silinder atau silinder yang bermasalah.
Jadi kalau contoh piston silinder nombor 1 je yang glowing, jadi silinder 1 je yang akan ada bunyi knocking atau bunyi pinging. Dan jika salah satu saja yang ada bunyi knocking, bunyi pinging ni, kita tak perasan dia bunyi. Sebab bunyi dia agak halus. Jadi glowing ni punca yang paling besar yang menyebabkan enjin jahanam. Enjin pecah, piston crack, macam-macam hal. Sebab kita tak perasan, kita tekan je. Kalau untuk enjin lama ni, punca yang paling biasa jumpa adalah kita panggil advanced ignition timings. Terlalu advance. So bila terlalu advance, pembakaran tu terlalu awal. Jadi dia akan menghasilkan bunyi pinging sebab dia akan berjadi perlawanan atau kata berjadi satu pergaduhan, berlawanan antara crankshaft nak tolak piston naik ke atas, torque center, dengan pembakaran yang nak tolak piston turun ke bawah. Okey, dia jadi berlawanan antara piston nak naik dengan pembakaran nak tolak turun. So naik turun, dia jadi pinging ataupun jadi knocking. Itu situlah kita jadi lost power. Sebab dia jadi berlawanan antara nak tolak piston. Mana piston? Saya ada contoh. Kan dia. Sekejap tengok video. Okey, piston. Okey, ni piston. Contoh ni piston kita apa tak tahu ni. Dia naik turun. Okey. So bila dia naik paling tinggi, kita panggil dia sebagai top dead center. Okey, piston paling tinggi. Okey. Tapi bila dia turun, dia mampatkan, piston tak sempat sampai top dead center, plug dah nyala kan, kita panggil advance. Okey, jadi bila plug nyala, pembakaran ni akan nak tolak piston ni turun ke bawah. Tapi crankshaft dengan rod akan nak tolak piston ni naik ke atas. So dia akan jadi berlawanan kat sini. So dia berlawanan kat sini yang piston ni bergegar, menghasilkan bunyi knocking dan pinging sebab dia terlalu advance. Okey, jadi dia ada timing yang sepatutnya. Waktu bila piston ni naik dengan waktu bila plug tu nyala, mengeluarkan percikan. Itu kita nak set ignition timing yang tepat. Kalau terlalu advance, memang knocking dah akan menyebabkan bunyi pinging atau bunyi knocking ni yang menyebabkan kereta lost power. Okey, yang kedua adalah carburetor. Bila dah lama berjalan, carburetor tak pernah servis. Okey, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu lah, dia punya air fuel ratio, okey, bancuan antara udara dengan minyak, dia dah tak tepat, tak betul. Dia tak betul. Sepatutnya air fuel ratio ni lebih kurang 14.7 ni sebab satu lah. Okey, tapi bila dah lama, okey, ataupun kadang-kadang ada bocor vacuum, ataupun ada yang jenis pakai toyol mengarut-ngarut, okey, dia akan potong vacuum. So angin masuk lebih banyak berbanding petrol. Jadi air fuel ratio dia menjadi lean. Jadi mungkin pencecah sampai 15 ataupun 15.5. So apabila udara lebih banyak daripada petrol, pembakaran akan menjadi terlalu cepat. Okey, tempoh pembakaran tu akan menjadi cepat dan pembakaran dia menjadi seakan-akan letupan. Okey, contoh dia, piston lagi. Piston tengah naik. Piston tengah naik ke top, ini top dead center. Piston tengah naik ke top dead center. Firing plug pada timing yang cantik, tapi api dia nyala terlalu cepat sebab oksigen dengan udara dengan minyak, udara lebih banyak. So pembakaran dia akan jadi cepat. So piston tak sempat naik top dead center, pembakaran dah lengkap. So situ pun akan menjadi berlawanan antara nak tolak piston naik dan nak tolak pembakaran tu, nak tolak piston turun. Okey, dan lagi satu, pembakaran yang orang kata sempurna, pembakaran dia, api dia nyala perlahan dan lembut. Jadi piston ni naik turun, ditolak oleh kuasa letupan ataupun lejang kuasa dia. Piston dia ditolak turun macam ni. Turun. Bukannya diketuk turun. Bukan. Bila pembakaran tu terlalu cepat, dia akan diketuk. Macam kita ketuk dengan tukul. Pop, kita ketuk, dia turun. Kita ketuk, dia turun.
Okay, kita tak nak, kita nak dia turun dengan keadaan lembut. Jadi piston tu, dia pun dia nyala pada torque dead center, hampir torque dead center. Sepanjang piston ni turun, pembakaran tu masih lagi berlaku dan dia akan tolak turun. Kita tak nak dia nyala maksimum ke atas dan dia ketuk turun. Ketuk ni yang menghasilkan bunyi knocking, pinging. That's why AFU ratio yang terlalu lean, dia boleh menghasilkan knocking, pinging dan boleh menyebabkan kereta lost power. Bukan setakat lost power, boleh merosakkan enjin kereta. Okey, sebab yang ketiga tadi adalah compression ratio. Compression ratio ni maksudnya ni sebuah mampatan. Isi padu silinder kita bagikan dengan isi padu mampatan. Enjin ni, kalau tak silap saya lah, standard kilang, keluar baru kilang, compression ratio dia lebih kurang 9.8 hingga 10. Okey, tapi bila kita dah pakai dia hampir 12 tahun apa ni? Ni 25 tahun dah saya usia kereta ni. Jadi kereta ni dah jalan jauh. Jadi permukaan piston dia akan ada kerak karbon, selaput karbon. Makin lama kita pakai, karbon ni akan jadi makin tebal. Bukan hanya pada permukaan piston, permukaan silinder, head pun, okey, dia akan ada karbon yang banyak, tebal. Dekat valve, dekat dom silinder head. Jadi sini pun tebal. Jadi ruang mampatan akan jadi semakin sempit. Yalah, kat atas dom ni ada dom head dengan valve ni pun dah ada karbon. Dekat piston ni pun ada karbon yang tebal. So ruang mampatan dia akan menjadi semakin sempit. Ruang isi padu sama, ruang mampatan dia akan jadi semakin sempit. Jadi bila isi padu sama, ruang mampatan makin kecil, nisbah mampatan tu akan semakin naik. Contohnya daripada standard kilang piston bersih, silinder head bersih, ambil 10 nisbah 1 lah, senang nak kira. Tapi apabila karbon ni dah tebal lebih kurang dalam 2 mm dekat silinder head, dekat piston, dekat silinder head pun tebal 2 mm. So bila naik, mampatan dia jadi makin kecil. So compression ratio dia naik daripada 10 nisbah 1 naiklah, katalah naik pada 12 ataupun 11. Okey, so compression ratio semakin tinggi, pembakaran akan menjadi semakin cepat. Okey, dia akan jadi cepat sebab udara dengan minyak dia jadi terlalu mampat. So bila dia nyala, dia merebak dengan cepat. Itu satu sebab. Sebab yang kedua adalah bila compression ratio semakin tinggi, proses mampatan ni, udara dengan minyak dalam ni akan jadi terlalu panas. Okey, bila terlalu panas, dia akan panggil pre-ignition atau self-ignite. Jadi spark plug belum nyala lagi, tapi pembakaran dah nyala, dia nyala sendiri. Sebab compression ratio terlalu tinggi menyebabkan suhu minyak dengan udara dalam ni terlalu panas dan dia nyala sendiri. Dia panggil pre-ignition. Itu pun menghasilkan bunyi knocking dengan pinging. Jadi 3 sebab yang menyebabkan bunyi knocking. Sebab yang keempat adalah glowing. Ini susah sikit nak cerita macam mana, tapi saya cuba terangkan. Mula-mula saya perlukan contoh plug. Okey, glowing ni adalah besi atau logam yang bernyala merah, terlalu panas, dia akan jadi berwarna merah. So apabila lejang mampatan, kita tengah kompres angin dengan minyak tengah mampat. Okey, sampai kepada satu tekanan, glowing yang tinggal atau permukaan yang nyala berwarna merah tu akan menjadi sumber api, punca. Spark plug belum nyala lagi, tapi dia jadi punca untuk pembakaran. Okey, glowing banyak sebab. Kadang-kadang disebabkan oleh spark plug yang dah lama, dia jadi haus, besi dia jadi nipis pada elektrod ni, dan dia jadi panas, dia akan glow dekat sini. Jadi besi ni jadi nyala merah. Okey, salah satu punca. Punca yang kedua, dia terdapat permukaan tajam ataupun sopik ataupun permukaan tajam karbon ataupun permukaan tajam logam ni sendiri pada permukaan piston atau dome head. Jadi permukaan yang tajam, dia jadi satu buncu yang menyimpan haba, dia jadi glow kat situ. Jadi dia glow kat situ, so jadi merah, nyala, piston tu turun ke piston tu naik, dia nyala je merah kat situ. Okey, itu glowing.
glowing ni banyak sangat punca. Biasanya sebab carbon, sebab spark plug. Jadi itu adalah 4 punca kenapa enjin boleh menghasilkan bunyi knocking atau pinging dan menyebabkan kereta tu lost power. Okey. Kalau untuk kereta moden, saya kata ada 5 atau 6 punca, dia ada 2 punca tambahan ni. Yang pertama adalah knock sensor. Knock sensor. Biasa knock sensor ni berada pada blok, cylinder block. Okey, knock sensor ni fungsi dia untuk detect bunyi knocking atau detect bunyi pinging. Okey, bila dia detect bunyi knocking atau dia detect bunyi pinging, secara automatik ignition timing dia akan jadi retard, jadi lambat. Okey, dia akan retard ignition timing tu jadi lambat supaya hilang bunyi knocking tu dengan bunyi pinging tu. Tapi kalau knock sensor tu fail ataupun dia sudah beri bacaan yang tak betul atau bacaan yang tak tepat, so enjin tu akan menghasilkan bunyi pinging dengan knocking yang kuat. Jadi bila pinging dengan knocking yang kuat, kereta lost power. Okey, itu knock sensor. Yang kedua adalah ECU. ECU kalau dia fail, dia nak baca, dia dah start ada failure dalam ECU, dia pun knock sensor ni bagi arah, bagi signal kepada ECU. ECU dah mula ada masalah untuk membaca data tu. Dia pun lambat memberi arahan kepada ignition timing untuk retard. Tapi ECU ni jarang-jarang ada kes. Yang biasanya adalah knock sensor sendiri lah. Bila dah lama kita gunakan enjin tu, kereta tu kita dah guna lama, knock sensor pun akan fail. Jadi untuk hari ni, petang ni dah tepu dalam rumah, saya nak share pasal knocking, pinging adalah benda yang sama, cuma panggilan dia beza. Dan kenapa knocking dan pinging ni akan menyebabkan kereta lost power. Ingat, kuat, panjat bukit tak larat. Okey, pick up tak ada. Jadi macam mana nak troubleshoot dia atau nak settle masalah knocking dan pinging ni, saya akan buat video lain lah, video berasingan lah. Video ni pun dah panjang ni. Okey, harap dapat memberi penjelasan pada semua. Sekian.